Okay, so kita masuk kepada satu topik yang terakhir tentang general relativity. Tentang dalam sebelum ni tentang special relativity, di mana dua frame yang terlibat ialah initial frame. Maknanya antara satu dengan yang lain tu bergerak dengan relative velocity yang constant, yang tetap, relative velocity yang tetap. Tapi sekiranya satu tu accelerate, it is accelerated ataupun non-initial frame, kita dah tak boleh guna dah special relativity tu. Kita kena ada satu relativity yang besar sikit lah dia punya scope dia, iaitu kita katakan sebagai general relativity. So special relativity relates observation of initial observers. Maknanya observers yang terlibat adalah observer yang berada dalam kerangka yang initial, okay, initial frame. So Einstein sought a more general theory that would address accelerating system. Maknanya satu sistem yang accelerate. Contohnya ialah kita ada kita sebagai observer, dan ada satu lagi observer dalam roket, dan roket tu memecut. Dia memecut. Jadi bila memecut, kita dah tak boleh guna yang persamaan time dilation dan length contraction tu, dah tak boleh dah. Dan dia akan jadi lain lah dia punya treatment dia, rawatan fizik dia tu. Okey, jadi Einstein pun mengemukakan dua postulat, iaitu untuk general relativity. Yang pertama, all laws of nature have the same form of observers in any frame of reference, accelerated or not. Okay, ni sama je kan dengan yang special relativity tu, sama kan, nombor satu tu kan. Nombor dua, kalau special relativity dia kata speed of light mesti constant regardless of the observer. Tapi untuk general relativity ni ialah dia kata in the vicinity of any given point, a gravitational field is equivalent to an accelerated frame of reference without a gravitational field. Okay, maknanya satu titik, okay, gravitational field kat situ bersamaan dengan sekiranya dia berada dalam frame yang memecut, accelerated frame tanpa ada gravity. Equivalence macam tu. So it is called a principle of equivalence. Jadi kita cuba fahamilah apa maksud dia tu. Okey, kat sini ada contoh lah. Contohnya kita sendiri, kita ada dalam elevator kan. Kita berada dalam elevator, kita tak nampak luar dah. Okey, tapi kita tahu bahawa kita berada dalam medan graviti bumi. Kan? Okey, kita memang tahu bahawa kita berada dalam medan graviti bumi. Jadi apabila kita campakkan bola memang jatuh bawah. So sebab kita tahu kita berada dalam graviti bumi. Okey, tapi kan memang kita tutup je lah mata. Tapi kan katalah kita dalam enclosed system. Kita tak tahu sama ada kita ni berada di bumi ataupun tak. Which is, tapi ada lagi udara lah. Kita berada dalam bumi, tapi bila baling back tu tak jatuh ke bawah. So kita tak tahu sama jadi efek yang sama, okay, kalau kita berada di angkasa lepas kita tak tahu apa-apa ada kat luar ni kan. Kita lepaskan bag tu tak akan bergerak kalau tak ada graviti kan. Sebab tak ada graviti tarikan. Tetapi kalau tiba-tiba dalam keadaan tak ada graviti tu, tiba-tiba elevator kita tu ataupun kita roket tu memecut ke atas. Jadi efek dia ialah bag tadi tu memang berada di situ, tak bergerak, terapung kan, sebab tak ada daya. So apabila kita ni bergerak, jadi kita punya elevator ni bergerak ke atas, so kita macam meninggalkan dia. Okay, kita meninggalkan bag tu. Dapat bangun saya. Kita meninggalkan dia, efek. Jadi efek dia kan sama dengan kalau kita berada dalam graviti. So yang B tu, yang A tu bila berada dalam medan graviti, maknanya bag tu jatuh disebabkan oleh graviti. Yang kedua tu, bag tu jatuh disebabkan frame kita ni yang accelerate ke atas tanpa ada medan graviti. Jadi itu yang dimaksudkan dalam postulat yang kedua. Okey. Dan menurut Einstein lagi sebenarnya tak ada eksperimen pun yang boleh memisahkan antara dua ni. Sebenarnya dia kata dia lah. Okey, jadi yang ketiga kita tengok sekiranya dalam kita ada cahaya. Nah, kita tahu cahaya memang bergerak dari terus lah kan.
Okay, kita perkirakan. Tapi apabila apa tu elevator tu accelerate up, kan, didapati cahaya tu membengkok. Jadi itu secara eksperimen lah, kita tak nampak lah, kita tak tahu lah. Ini thought eksperimen. Dan efek tu bila dia kata macam, jika begitu keadaannya, berdasarkan second postulate tadi tu, maka cahaya pun sebenarnya membengkok juga disebabkan pengaruh graviti, kan, macam tu. Jadi macam mana okey, berdasarkan postulate yang kedua tu juga, jadi kita kena macam revise sikit kefahaman kita tentang space, tentang ruang. Okay, di mana Einstein mencadangkan bahawa Euclidean geometry, which is geometri yang macam grid lah, kan, sama je kan, sama saiz, kan, digantikan dengan Riemann geometri, di mana kita punya geometri, sebab space ruang ni tak absolute, kan, kita dah belajar dalam sebelum ni, ruang ni bukannya absolute sama interval dia, tapi disebabkan oleh postulat yang kedua tu, kalau ada satu point, kan, point yang ada mass yang kata point apa tu, space tu akan distort, akan herod disebabkan oleh adanya large concentration of mass. Mass ni silap dia ni, mass. Kalau kita ada satu jisim yang besar, maka ruang di sekitar mass tu akan distorted. Okey. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa kalau kita ada grid, kan, saya lukislah. Okey. Kalau kita ada grid yang memang grid yang kita belajar, yang kita fahami bahawa dunia ni ialah garis yang sama, space kita ni, kan, macam ni. So kalau kita ada cahaya akan bergerak memang garis lurus lah. Kita tahu lah garis lurus. Tapi disebabkan oleh distorted ni, kalau kita ada satu jisim yang besar kat sini, okay, so kemungkinan dia akan distort gini, okay, distort gini, distortion. Okay, jadi cahaya tu sendiri dia memang dia perasan memang dia garis lurus, tapi sebenarnya garis lurus tu telah pun distorted. Okay. So, the space-time ni telah pun distorted disebabkan ada large concentration of mass. Jadi, idea dia ni telah pun terbukti, kan, disebabkan diterbukti oleh beberapa banyak contoh juga sebenarnya. Salah satunya ialah dari segi orbiting Mercury, di mana orbit Mercury ni sentiasa berubah setiap tahun. Okay, disebabkan oleh di sekitar sebab sun ni kan concentrated mass, jadi kita punya geometry space ni dia tak kekal tau. Jadi setiap kali ada ada interaction di kawasan yang paling hampir ni, sekali ada interaction tu ada perubahan. Dia macam biasanya kalau orang buat demonstrasi ni, dia buat macam kain tau, dia letak kain, kan, lepas tu letak bola tengah tu. Okay, jadi macam kalau ada dua objek, kan, kalau dalam geometri Euclidean, kan, dua-dua ni elok je berpusing. Tapi kalau ada kita punya space distorted, maknanya jarak di antara kalau kita letak atas kain, okay, saya mungkin tak boleh tengok guys. Okay, berkurang macam ni lah semua ni, di mana kita punya geometri kita ni tak fix tau interval dia sebenarnya distort. Okay, kat sinilah maknanya sebenarnya, so maknanya kalau kita ada cahaya ataupun mass partikel yang lebih kecil, mass dia akan melengkung disebabkan oleh fabrik koordinat kita tu sebenarnya distort. Okay, macam ni juga. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang kedudukan bintang. So kedudukan bintang gerhana kalau tanpa ada matahari, bintang tu elok je kat situ kita nampak. Tapi bila ada matahari, cahaya daripada bintang tu, kan, instead of straight kepada mata kita, dia telah pun melengkung. Dia mengikut laluan yang distorted, kan, dah masuk ke mata kita. Dan mata kita ni telah pun dicipta
Tuhan bahawa dia interpret cahaya bergerak dengan garis lurus. Jadi kita nampak seolah-olah dia berada di dua titik yang jauh. Okay, padahal sebenarnya dia berada dekat situ je sebenarnya. Cumanya cahaya tu telah pun distort disebabkan oleh distortion of the space time tu. The space tu kan. Dia macam tu. Dan ini juga dan efek ini juga dipanggil sebagai gravitational lens. Gravitational lens di mana objek yang berat tu iaitu planet ataupun bintang yang telah pun mengubah space time tu, koordinat tu menyebabkan cahaya distort mengikut laluan yang membengkok dan masuk kepada pencerap kita lah. Jadi dia punya kesan tu kalau lah tak ada matahari, maknanya tak adalah lensing tu kan. Maknanya bukanlah sebab cahaya tu membengkok disebabkan oleh graviti. Disebabkan oleh tarikan graviti, tapi disebabkan oleh space time koordinat tu yang distort. Disebabkan oleh itu, bukan disebabkan oleh graviti. Okey. Jadi agak sukar sikit lah, kita nak kena imagine sikit dia punya maksud of space time curve tu. Alright, that's all for that general relativity. Macam tak ada equation pun. Yang special relativity pun dah complicated sikit lah. Ini lagi complicated sebenarnya. Okay, jadi nak bagi tahulah sebenarnya ada distortion of the space time. Alright.